Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat dan rahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu sekali lagi dalam episod kali ini. Dan insya-Allah untuk episod kali ini adalah rentetan daripada episod yang lalu, di mana pada episod yang lalu saya telah berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang ciri-ciri khusus yang telah ditetapkan ataupun telah digariskan oleh para ulama berkaitan dengan ayat Makki. Dan insya-Allah untuk episod kali ini saya akan berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan ciri-ciri khusus yang telah digariskan oleh para ulama berkaitan dengan ayat Madani. Sama seperti ciri-ciri khusus ayat Makki, di bawah ciri-ciri khusus ayat Madani ini juga terbagi kepada dua bahagian, iaitu ayat yang bersifat qat'i dan juga ayat yang bersifat aghlabi. Kita pergi kepada ayat yang bersifat qat'i, di mana antara ciri-ciri ayat surah Madani ini di bawah kumpulan ayat yang bersifat qat'i ini, yang pertama ayat-ayat yang berkaitan dengan keizinan untuk berperang serta peraturan dalam hukum perang dan jihad. Maka ini adalah ciri-ciri yang pertama berkenaan dengan ciri-ciri ayat Madani. Dan yang kedua, mana-mana surah ataupun ayat yang berkisarkan kepada dialog dengan ahli kitab, iaitu mengajak mereka untuk memeluk Islam. Jadi apabila ada ayat yang berkaitan dengan dialog dengan ahli kitab, maka ianya dikategorikan atau merupakan ciri-ciri bagi ayat-ayat Madani. Yang ketiga, surah-surah ataupun ayat yang mengeji golongan munafik, kecuali surah Al-Ankabut. Jadi golongan munafik ini banyak disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran, dan kesemuanya dikira sebagai ayat Madani kecuali surah Al-Ankabut. Dan ciri-ciri yang terakhir bagi ayat Madani ini seperti mana yang telah digariskan oleh para ulama di bawah pembahagian ayat yang bersifat qat'i ini adalah mana-mana ayat ataupun surah yang berkisarkan tentang hukum dalam Islam seperti jenayah, hudud, hukum kemasyarakatan dan sebagainya. Kerana apa? Kerana ayat ini dikira sebagai ayat Madani. Kerana apa? Kerana kebanyakan daripada ataupun majoriti daripada ayat-ayat ini diturunkan ketika mana selepas daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke kota Madinah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, apabila Rasulullah SAW dan para sahabat berhijrah ke kota Madinah, penduduk Madinah ketika itu bersepakat untuk mengangkat Rasulullah SAW sebagai pemimpin bagi kota Madinah. Dan negara Madinah diisytiharkan sebagai negara Islam yang pertama di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Jadi turunnya ayat-ayat ini adalah untuk memudahkan Rasulullah SAW untuk melicinkan pentadbiran di bawah kendalian baginda, dan juga ayat-ayat ini diturunkan bagi memudahkan Rasulullah untuk memberikan kefahaman, penjelasan kepada setiap permasalahan yang berlaku dalam kalangan umat ketika itu, untuk diberikan penjelasan kepada para sahabat dan juga masyarakat di kota Madinah ketika itu. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat dan rahmati Allah sekalian, ciri-ciri ayat Madani yang telah digariskan oleh para ulama di bawah pembahagian ayat-ayat yang bersifat aghlabi. Ayat-ayat yang bersifat aghlabi ini saya telah kongsikan pada episod yang lalu, iaitu ayat-ayat yang berkisarkan kepada bahasa dan tema. Dan antara ciri-ciri ayat Madani di bawah sifat aghlabi ini, yang pertama, mana-mana ayat yang panjang yang menjelaskan serta memberikan keterangan yang lebih terperinci. Jadi mana-mana ayat yang berkaitan dengan ciri-ciri ini ianya dikira sebagai ayat Madani. Yang kedua, ayat-ayat dan surah yang berkaitan kepada ibadah, muamalah, kekeluargaan dan sosial dan jihad. Jadi sebagai contoh, ayat-ayat pensyariatan berpuasa, ayat-ayat berkaitan dengan perkahwinan, ayat-ayat berkaitan dengan hutang, maka ianya termasuk dalam ayat-ayat di bawah ayat-ayat Madani. Dan yang terakhir, mana-mana ayat atau surah yang dimulakan dengan kalimah ya ayyuhallazina amanu. Ia berbeza dengan ayat-ayat ataupun surah-surah yang dikategorikan di bawah ayat Makki. Kerana kalau macam ayat yang di bawah kategori ayat Makki ini, dia dimulakan dengan ya ayyuhan nas, iaitu wahai sekalian manusia. Kalau ya ayyuhallazina amanu ni adalah ayat ataupun ciri bagi permulaan bagi ayat-ayat Madani yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman. Kecuali surah Al-Hajj. Semua ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu kecuali surah Al-Hajj, maka ianya adalah di bawah kategori ayat Al-Madani. Baik, kita pergi kepada bahagian akhir di bawah tajuk Makki dan Madani ini. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat dan rahmati Allah sekalian, setiap ilmu yang kita pelajari pasti ada faedah, pasti ada hikmah, pasti ada pengajaran yang boleh kita ambil daripada hasil daripada pembelajaran ilmu tersebut. Begitu jugalah apabila kita belajar ilmu berkaitan dengan Makki dan Madani ini.
Jadi para ulama telah menggariskan beberapa faedah yang boleh kita perolehi dengan mempelajari ilmu Makki dan Madani ini. Yang pertama, kita dapat mengetahui khazanah ilmu Islam. Khazanah ilmu Islam ini, kalau bukan kita lah yang belajar untuk mengetahui perkara-perkara berkaitan dengan ulumul Quran ini, tak ada orang lain dah yang akan belajar. Kitalah orang Islam yang mengaku sebagai orang Islam yang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Rasul dan beriman kepada Al-Quran ataupun beriman kepada kitab-kitab. Kitalah golongan yang sepatutnya mempelajari, menghayati serta orang kata mengambil ibrah daripada setiap khazanah ilmu yang terdapat dalam agama Islam. Yang kedua, dapat mengetahui ayat nasikh dan mansuh. Ini juga antara faedah yang boleh diperolehi dengan mempelajari ilmu Makki dan Madani. Dan yang nasikh dan mansuh itu adalah insya-Allah saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan sekiranya diberi kelapangan. Tapi saya ceritakanlah nasikh dan mansuh ini ayat-ayat yang berkaitan dengan untuk maklumat tuan-tuan dan puan. Dalam Al-Quran ada ayat yang telah dimansuhkan ataupun ditukarkan. Sebelum ni ayat menceritakan seperti ini, tapi kemudian datanglah satu wahyu yang baru kepada Rasulullah SAW untuk menggantikan ayat yang lama dengan ayat yang baru. Itulah dikatakan ayat nasikh dan ayat mansuh. Dan yang ketiga, mendapat keyakinan kita, dapat menambah keyakinan kita kepada Al-Quran. Jadi itulah antara faedahnya. Antara faedahnya, kita dapat meningkatkan lagi lah keimanan kita ataupun keyakinan kita kepada Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dari rahmati Allah sekalian, kita berada di bahagian akhir di bawah tajuk ilmu Makki dan Madani ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, setiap ilmu yang kita pelajari, setiap ilmu yang baik yang kita pelajari, pasti ada faedah, pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan yang boleh kita perolehi sekiranya kita mempelajari ilmu tersebut. Begitu jugalah apabila kita mempelajari ilmu berkaitan Makki dan Madani ini. Justru itu terdapat beberapa faedah yang telah digariskan oleh para ulama, yang telah dikeluarkan oleh para ulama tentang kelebihan ataupun faedah yang kita perolehi sekiranya kita mempelajari ilmu Makki dan Madani ini. Yang pertama, ilmu Makki dan Madani ini adalah salah satu ilmu di bawah khazanah Islam. Di mana kalau kita lah, bukan kita yang mempelajari ilmu tersebut, tak ada golongan lain yang akan mempelajarinya. Kitalah orang Islam yang mengaku kita beragama Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada Al-Quran dan juga Alkitab, kitab-kitab yang lainnya. Maka kita nilah golongan yang sepatutnya mempelajari ilmu ini. Tak ada, kita tak boleh nak harapkan golongan-golongan selain daripada orang Islam untuk mempelajari ilmu yang menjadi khazanah bagi umat Islam. Yang kedua, antara faedah mempelajari ilmu Makki dan Madani ini adalah dapat mengetahui ayat nasikh dan ayat mansuh. Dan insya-Allah nanti sekiranya ada kelapangan, saya akan menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan apa itu ayat nasikh dan apa itu ayat mansuh. Ketiga, dapat menambahkan lagi keyakinan kita kepada Al-Quran. Ini yang kita nak lah apabila kita mempelajari ilmu-ilmu berkaitan dengan ulumul Quran ini. Antara tujuan utama dia adalah untuk menambahkan lagi keyakinan kita kepada mukjizat agung yang dikurniakan kepada Nabi SAW, iaitu menambahkan lagi keyakinan kita kepada Al-Quran. Yang keempat, dapat mengetahui sejarah perkembangan Al-Quran. Sebab ilmu ulumul Quran ini adalah satu ilmu, gagasan ilmu yang menceritakan tentang sejarah perkembangan Al-Quran itu sendiri. Bermula daripada ianya diturunkan kepada Rasulullah, sehinggalah ianya dikumpulkan, penulisan dia, bagaimana dia dikumpulkan, bagaimana ianya dibukukan, sehinggalah ketajuk ini Makki dan Madani ini. Maka dengan kita mempelajari ilmu Makki dan Madani ini, kita dapat mengetahui satu lagi cabang-cabang ilmu yang berkaitan dengan perkembangan Al-Quran itu sendiri. Dan yang terakhir, untuk bagi mereka yang mempelajari ilmu tafsir, maka untuk tajuk Makki dan Madani ini adalah merupakan salah satu tajuk yang paling penting, kerana ianya adalah sebagai syarat bagi ahli tafsir ataupun mujtahid dalam menafsir dan menisbat hukum. Jadi setakat itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini, dan insya-Allah mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang. Dan saya mohon maaf sekiranya berlaku kesalahan ketika saya memberikan perkongsian kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan saya juga mohon maaf sekiranya ada tersalah kata, tersilap bicara. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.